Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani, siaran Sembang Santai bersama Nani setiap hari pada pukul 5 petang, Isnin sehingga hari Jumaat. Okey, terima kasih pada siapa yang sentiasa sokong Nani ataupun sentiasa sokong Syed Nawaz Property Coach dan sentiasa watch live kita. Harap dengan menonton kita punya live dapat memberi sedikit manfaat kepada anda ataupun rakan-rakan anda. Jangan lupa share, like dan komen kita punya live, ataupun anda boleh ada apa-apa soalan berkenaan hartanah, anda boleh komen di bawah. Kita akan bantu anda secara personal. Okey, bagi petang ini Nani akan kongsikan berkenaan dengan tajuk yang sangat menarik yang selalu diambil ringan oleh orang-orang di luar sana, iaitu tentang penilaian hartanah. Okey, kenapa kita kena buat penilaian hartanah ni? Okey, kenapa? Bagi Nani, kita kena buat penilaian hartanah ni ada dua tujuan. Satu, untuk mengekalkan kita punya nilai hartanah tu dalam tempoh masa yang panjang. Kedua, kita kena pastikan ataupun kita boleh buat keputusan sama ada untuk menjual atau membeli hartanah ketika itu. Okey, penilaian hartanah biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hari ini Nani tak nak sembang banyak-banyak faktor sebab nanti anda pelupa. Hari ini kita akan sharekan 3 faktor utama. Faktor yang pertama ialah pemilihan lokasi. Okey, lokasi kebiasaannya bagi perumahan-perumahan yang berhampiran dengan pusat bandar seperti Kuala Lumpur. Okey, anda boleh lihat harganya lebih meningkat, naik dengan drastiknya berbanding dengan harga di luar bandar. Okey, sebagai contoh, kawasan perumahan di Lembah Kelang harganya 2 kali ganda lebih mahal berbanding dengan kawasan luar bandar. Okey, kalau bagi siapa yang ingin membeli rumah, kita ada satu tips yang anda boleh beli, iaitu kebiasaannya rumah yang menghadap barat akan lebih murah berbanding rumah yang menghadap timur, kerana pencahayaan di belah barat di sebelah petang akan menyebabkan rumah lebih panas dan menyebabkan anda semua kena tinggikan kos untuk penyejukan. Lebih kurang macam itulah. Okey, tips yang kedua yang saya akan bincangkan pada hari ini ialah berkenaan dengan kemudahan jalan raya dan juga kemudahan awam. Okey, biasanya kalau orang nak beli rumah ni, dia akan fikirkan macam mana caranya dia nak pergi ke tempat kerja daripada rumah. Maksudnya jalan shortcut. Okey, lebih dekat rumah kita dengan akses ke jalan raya besar lebih mahal perumahan itu. Tak tahu sebab apa? Sebab kita mudah nak akses ke mana-mana dalam masa 1 jam ataupun kurang daripada 1 jam. Okey, semua orang nak cepat sampai ke tempat kerja. Semua orang nak cepat sampai ke rumah. So bagi rumah-rumah yang dekat dengan jalan raya besar, dia akan lebih mahal berbanding rumah yang sedikit jauh dengan jalan raya besar ni. Okey, yang seterusnya kemudahan awam. Kemudahan awam seperti IPTA, IPTS dan juga klinik ataupun hospital kerajaan. Bagi perumahan yang dekat dengan kemudahan awam ini, dia akan sedikit mahal sebab kebiasaannya mereka mudah untuk pergi ke tempat itu. So dia mahal sedikit berbanding dengan rumah-rumah yang jauh dengan kawasan kemudahan awam ini. Okey, kalau anda boleh lihat faktor yang seterusnya iaitu faktor penyelenggaraan dan ubah suai. Kebiasaannya orang akan membeli hartanah dan membiarkan dalam masa tempoh 5 tahun kemudian nak jual. Okey, untuk pengetahuan anda semua, bagi siapa yang membeli rumah, anda wajib menyelenggara rumah tu dari segi air, electricity ataupun kecantikan luar dan dalam rumah itu. Okey, nak tahu sebab apa? Kalau kita beli rumah 5 tahun dan kita biar 5 tahun, kemungkinan rumah itu akan lusuh. Itu akan mempengaruhi nilai hartanah kita akan jatuh atau meningkat. Okey, dari segi air, kalau air kat situ masalah pump ke, pengaliran ke, lepas tu elektrik kat situ mungkin ada short ke atau apa-apa plug yang rosak di dalam rumah, itu juga mempengaruhi penilaian hartanah itu. Okey, bagi siapa yang membeli hartanah, anda jangan lupa menyelenggara hartanah anda dalam tempoh setahun sekali ataupun 2 tahun sekali. Jangan biarkan 5 tahun baru nak menyelenggara semua. Sebab apa? Itu akan memakan kos yang tinggi. Kenapa kita nak kos yang tinggi sedangkan kita boleh menyelenggara hartanah kita setiap tahun ataupun setiap 2 tahun dengan harga yang minima. Okey, kita tak nak rugi, so kita janganlah melenggah-lenggahkan masa untuk menyelenggara hartanah kita. Seterusnya, pengubahsuaian. Okey, bagi hartanah yang telah diubah suai daripada bentuk asal, kebiasaannya akan lebih mahal kerana mereka mengubah suai untuk menjadikan dia lebih baik ataupun lebih besar ataupun lebih cantik. So kos tu akan ditambahkan di dalam kos hartanah yang daripada awal yang dibelilah, dan biasanya kos tu akan melibatkan kos
pengubahsuaian, decoration dan macam-macam kos lagi. Okey, 3 perkara ini akan mempengaruhi penilaian hartanah itu, sama ada dia akan naik atau menurun. Okey. So, Nani dah share kan. Tadi pertama sekali adalah lokasi, kedua jalan raya dan juga kemudahan awam, dan yang seterusnya pengubahsuaian dan penyelenggaraan. 3 faktor ini akan mempengaruhi nilai hartanah anda. Okey, jangan lupa penilaian hartanah sangat penting. Tujuannya untuk mengekalkan nilai hartanah tu dalam tempoh masa yang panjang, dan juga untuk membuat keputusan sama ada untuk membeli dan juga menjual hartanah tu. Dan saya harap perkongsian Nani hari ini dapat memberikan manfaat kepada semua rakan-rakan kita kat luar sana. Ingat, jangan sekadar membeli hartanah tapi tak pandai mengurus. Okey, bagi sesiapa yang ingin membeli hartanah dengan harga RM1,000 saja, kami boleh bantu. Anda hanya perlu komen di bawah dan kita akan bantu anda. Terima kasih daripada Nani. Assalamualaikum.